warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur pada Allah Ta'ala yang menurunkan kepada kita hamba-Nya ujian demi ujian dalam kehidupan dengan penuh hikmah dan pedoman. Lalu sebagai umat, perbanyakkanlah kita melafazkan kalimah tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul yang bersusah payah menyampaikan risalah dengan penuh amanah. Lalu sebagai umat, perbanyakkanlah kita melafazkan kalimah ataupun lafaz salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang saya hormati, Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Barisan Jawatankuasa, ibu-ibu, ayah-ayah, para tetamu Allah yang dimuliakan. Jadi malam ni kita sambung pengajian kita menggunakan kitab 77 cabang iman menurut Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada bab yang membicarakan pada cabang iman yang ke-14, iaitu beriman bahawa wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbetulan pun kita dalam bulan Rabiul Awal dah banyak membicarakan tentang keputeraan Nabi kita, rasa cinta dan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya mencintai Nabi itu bukanlah satu pilihan kepada umat, tetapi satu kewajipan. Dalam kitab ini dihimpunkan daripada 77 cabang iman, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu satu kewajipan. Maknanya tidak ada tolak ansur, tak ada pilihan kepada kita umat. Wajib cinta Nabi dengan apa cara sekalipun. Sebab cinta kepada Rasulullah ini dia berlawanan dengan satu makhluk yang Allah laknat, iaitu Iblis. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullah ta'ala sebut, Iblis ni Allah cipta dia, kita nampak angkuh, sombong, nampak keras, nampak degil. Tetapi Ibn Katsir kata, sepanjang hayat Iblis, dia akan menangis dan telah menangis dengan suara yang sangat kuat, kempikan yang sangat kuat. Yang pertama adalah ketika mana dia dilaknat oleh Tuhan, Iblis. Bila Allah laknat dia, merupakan satu kedukecitaan kepada dia. Dia menangis dengan suara yang kuat, tempikan yang kuat. Yang kedua, Iblis menangis dengan suara yang kuat bila mana Allah usir dia daripada syurga. Itu tempat dia tu, kampung halaman dia syurga. Tapi sebab dia ingkar, maka dia telah diusir daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini dia. Ketika mana lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu benda yang Iblis sangat-sangat duka cita. Datangnya Muhammad itu akan menghalang segala misi jahat dia. Ni Nabi diutuskan, merupakan Nabi dilahirkan, merupakan satu perkara yang sangat dibenci oleh Iblis. Bahkan dia menangis dengan suara yang kuat. Yang keempat, turun surah Al-Fatihah yang merupakan satu rukun daripada solat kita. Empat keadaan ini sebut dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullah ta'ala. Maknanya yang ketiga ni, perasaan duka cita, perasaan marah, perasaan benci, perasaan sedih yang ada pada Iblis tu, kita lawan. Bila lahir Nabi kita, janganlah ada antara kita yang agak sinis. Apalah kau sambut maulid ni, tak dibuat orang tu. Tak boleh tuan-tuan. Ada hujah dia, saya tak nak bincang lah malam ni. Tuan-tuan boleh tengok antara pandangan yang dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Siapa lagi? Al-Hafiz Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Siapa lagi yang tuan-tuan kenal yang baru meninggal baru ni? Almarhum Dr. Yusuf Qaradawi. Dan ramai ulama-ulama yang mengharuskan untuk memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hujah-hujah daripada Al-Quran, surah Ibrahim ayat yang kelima, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, asar para sahabat, kesemuanya para ulama mengambil bahawa harus untuk kita memperingati kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
Dan dengan amalan yang kita lakukan itu, kalau ada perkara yang sunat, maka kita dapat pahala sunat. Cumanya tajuk kita malam ni tak bincanglah tentang maulid. Cuma nak sebutkan tentang adanya satu kewajipan kepada umat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dalam dua riwayat hadis. Satu hadis sahih riwayat Bukhari yang bersumberkan daripada sahabat Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu. Dan satu lagi hadis yang menceritakan secara detail perbualan Nabi tentang perkara yang sama. Hadis bersumberkan daripada Sayyidina Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas ni dia satu orang yang muda. Ketika Rasulullah wafat umur 63, umur dia sekitar 20 tahun. Dia meninggal tahun 94 Hijrah. Umur dia panjang, kita dah sebutkan doa Nabi ke atas dia. Dalam hadis ni dia cerita apa tuan-tuan? Satu daripada hadis Abdullah bin Hisham sebelum tu. Satu hari sahabat berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjalan-berjalan di kalangan sahabat itu ada sahabat yang muda, ada yang tua, yang senior. Salah seorang daripada dia adalah Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Anak dia, siapa anak dia? Abdullah bin Umar. Kita panggil Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Hisham dan banyak lagi sahabat, sebahagianlah, tak semua. Ketika berjalan diriwayatkan Nabi SAW pegang tangan Sayyidina Umar. Masya Allah, Nabi pilih di kalangan ramai sahabat, dia pegang tangan siapa? Umar. Contohlah surah At-Taqwa ni, satu hari kita panggil satu ulama besar. Rezeki tuan-tuan, ulama tu datang. Ramai-ramai ni dia tak pegang tangan pengusi, dia pegang tangan tak siapa-siapa kan. Agak-agak apa perasaan budak tu ataupun orang tu? Dia rasa bangga tuan-tuan, rasa seronok. Ulama besar pegang tangan kita. Jadi bila kita rasa seronok ni, tentulah kita akan mengungkapkan perkataan-perkataan atau meluahkan rasa isi hati kita dengan benda yang baik. Itu kalau orang soleh. Kalau orang dia perasan, mungkin dia kata, aku rasa aku tak lama lagi jadi wali kot. Pasal apa? Pasal ulama pegang aku ni, dia tak pegang kiai ni, tak pegang orang ni, haji ni tak pegang. Itu secara analogi lah. Sayyidina Umar bila Rasulullah tu pegang tangan dia, lalu dia declare kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang, ataupun sesungguhnya engkau benar-benar aku cintai. Kata Rasulullah, apakah melebihi daripada kedua ibu bapamu? Kata Umar, iya. Apakah melebihi daripada hartamu? Kata Umar, iya. Apakah melebihi daripada dirimu sendiri? Kata Sayyidina Umar, tidak. Jujur sahabat ni. Ya, tidak. Lalu kemudian dia keluar sekejap, dan kemudian dia berfikir mungkin. Kemudian dia balik dan dia mengatakan dengan suara yang nyaring kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah yang benar-benar aku cintai melebihi daripada diriku sendiri. Sebelum tu Nabi kata apa? Tidak beriman engkau sehinggalah engkau menyintaiku lebih daripada dirimu sendiri. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang panjang. Nanti kita baca hadis sahih riwayat Bukhari dengan cerita yang sama. Satu hukum dia. Di hujung hadis itu juga ada menceritakan tentang apabila anaknya Abdullah bin Umar melihat ataupun mendengar ayahnya berubah daripada tidak kepada iya, maka dia kata, kenapa wahai ayah? Lalu kata Umar, aku berfikir ketika mana di hari akhirat nanti siapakah yang lebih aku perlukan? Maka jawapannya Rasulullah. Ketika aku sesat dulu, siapakah yang menyelamatkan aku? Maka jawabnya Rasulullah. Dan di hujung hadis kata Abdullah bin Umar kepada ayah dia, wahai ayah, sekiranya ada sesuatu yang kita lupa ataupun yang ayah lupa, apakah perkara yang ayah tidak akan lupa? Faham tak soalan tu? Macam tak faham je. Faham ke tak faham? Kalau ada sesuatu yang kamu lupa, apakah perkara yang kamu tidak akan lupa? Maknanya kita ni memang pelupa. Memang pelupa. Tak semua benda kita ingat kan? Lalu kata anaknya, kalau dalam banyak perkara yang kita lupa, apa perkara yang wahai ayah yang tidak lupa? Kita pun serupa tuan-tuan. Dalam hidup kita ni,
Kita ni suka melupakan perkara-perkara. Orang lelaki senang, dia cepat lupa. Benda tu bagi dia tak besar tu, dia cepat lupa lah. Dia tak akan fikir. Kadang-kadang orang perempuan dia lain sikit. Kalau dia ingat benda tu, dia ingat kan? Waktu susah dulu, kalau ada masalah, ada sikit argument dengan suami dia hari ni, dia kata, abang ingat tak dulu waktu abang susah, abang gila-gila, abang tergila-gila nak beli sport rim dulu, kereta dulu tu, cerita 20 tahun dulu tu, tu duit saya tu bang. Dia ingat. Jangan kan, rumah kita tak ada almari tu saya beli tu, duit saya. Orang lelaki dia tak ingat lah kan? Dalam hidup kita ni, benda yang kita lupa. Tapi kadang-kadang memang ada benda yang satu perkara kita tak lupa. Cuba tanya masing-masing, ada tak? Tapi tak tahu benda tu baik ataupun tak baik, itu je. Ada orang dulu ingat benda yang tak baik tu sampai sekarang. Dia kata, aku tak boleh maafkan, aku takkan lupa apa yang kau buat kat aku sampai kiamat. Tu perkataan tu. Biasalah manusia. Kata Abdullah bin Umar, dia tanya ayah dia, lalu kata ayah dia, satu hari aku minta izin dengan Rasulullah ni nak tunaikan umrah. Lalu Rasulullah izinkan, kata Rasulullah, jangan lupakan kami dalam kemustajaban doamu. Nabi minta doa. Maknanya, kata Umar, perkara ni yang dia takkan lupa sampai bila-bila. Sebab bila dia minta izin dengan Nabi, rupanya Nabi minta doa dengan dia. Masya Allah. Nabi minta doa dengan dia, doakan kami dalam kemustajaban doamu. Maknanya satu amalan yang kita kena konsisten buat, tuan-tuan, ibu-ibu. Kalau di taman kita ada orang jiran kita walaupun tak baik dengan kita, tiba-tiba kita dengar dia nak pergi umrah, nak pergi haji, nama dia naik pergi haji, kita janganlah rasa cemburu. Patutnya aku kot, duit aku banyak dah ni, tak dapat panggil, tak dapat panggilan, dia ni muda lagi, pergi dah. Jangan. Nabi ajar apa? Nabi ajar minta doa. Perkataan yang senang kita nak set dalam kepala kita ni, tuan-tuan. Jumpa orang nak pergi umrah, kita minta dia doakan kita. Mungkin kita dah pergi, tapi kita minta doa juga. Mudah-mudahan kebaikan untuk kita, anak-anak kita, pelajaran mana, anak kita nak peksa ke sebagainya. Minta dia doakan. Nabi minta Sayyidina Umar doakan dia kalau nak pergi umrah. Itu satu hukum yang lain dah. Maka dalam hadis ni nak ceritakan, Rasulullah kata, tidak beriman satu orang sehinggalah dia mencintai dirinya, ataupun mencintai Rasulullah itu melebihi daripada dirinya. Dan dalam pada hadis riwayat daripada Abdullah bin Hisham pun begitu. Kata Rasulullah tidak beriman. Rasulullah pegang tangan Sayyidina Umar, kemudian Umar pun kata begitu. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum. Ataupun dalam hadis yang lain, riwayat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, dia kata apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Ini dalil dia. Wajib beriman ni. Sebab apa wajib cinta Nabi ni wajib? Dalil dia hadis bersumberkan daripada Sayyidina Anas bin Malik Al-Ansari. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang daripada kamu. Makna dia apa? Bukan tak beriman sepenuhnya, tidak sempurna iman. Tidak sempurna iman seseorang daripada kamu, hatta akuna ahabba ilaihi, sehinggalah diriku lebih dicintai daripada dirinya sendiri. Tiga benda ni memang fitrah manusia, itulah yang paling kita jaga dan paling kita cinta. Nabi sebut benda ni. Nabi kata apa? Ataupun Nabi kata akuna ahabba ilaihi, aku lebih dia cintai berbanding dirinya sendiri. Kita memang sayang diri kita kan? Kalau boleh kita yang dapat benda tu, orang lain tak dapat, biarlah, yang penting aku berjaya, hidup aku berjaya. Kita jarang nak sebut biarlah nanti kita sama-sama berjaya. Jarang. Biasanya kita kata biarlah aku yang berjaya. Memang Nabi sebut lebih daripada kau cinta diri kau sendiri. Kemudian siapa lagi perbandingannya? Walidihi, mak dan ayahnya pun betul juga. Dalam hidup kita ni, yang kita cinta, yang kita sayang, insan dia tak banyak, tuan-tuan. Yang paling ataupun yang sangat rapat dengan kita adalah mak dan ayah kita. Macam mana kasar, macam mana garang, macam mana cara mak ayah didik kita pun, sampai mati dia tetap cinta hati kita. Kita sayang mak ayah kita. Kata Rasulullah, lebih lagi daripada itu. Siapa lagi? Wa waladihi, daripada anaknya. Ini pun sama kan? Kita memang sayang diri kita, kita sayang mak ayah kita. Dalam hidup kita ni, betul tak? Kita sayang anak kita. Orang usik anak kita kan, kita terasa.
Kenapa kau buat anak aku macam ni? Mesti terasa. Nabi kata lebih daripada kau sayang anak. Tambah-tambah lagi anak tu anak yang berjaya pula tu. Lah ramai-ramai adik-beradik, dia pula yang paling pandai, dia pula yang paling berjaya, dia pula yang paling kaya. Dia pula yang dibangga-banggakan. Daripada sekolah rendah berjaya, cemerlang, menengah cemerlang, sampai pengajian tinggi, sampai dia kerja hebat. Itulah anak yang paling kita sayang. Walaupun yang belajar tak pandai tu yang lebih jaga kita. Maknanya kita sayang anak kita kan. Nabi kata lebih lagi. Dan kemudian Nabi simpulkan wan nasi ajmain, dan manusia keseluruhan. Maknanya kita kena letakkan Allah nombor satu, yang keduanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis ini yang pertama menjadi dalil kepada cabang iman yang ke-14, bahawa wajib mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didatangkan hadis yang kedua, juga bersumberkan daripada sahabat yang sama, Sayyidina Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Anas dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, salasun man kunna fihi, tiga benda ni kalau ada dalam diri kita, wajada bihinna halawatal iman, akan hadir ataupun melahirkan, mewujudkan kemanisan iman. Tuan-tuan cari kemanisan iman di mana? Nabi kata ada tiga benda kalau kita buat akan mendatangkan kemanisan iman. Satu daripadanya ialah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, iaitu Allah dan Rasul lebih dia sukai berbanding selain keduanya. Letakkan Allah dan Rasul itu lebih dia cintai berbanding daripada selain daripada keduanya. Maka hadis ni jelas, perintahnya kuat. Kedua-dua hadis ni perintahnya kuat. Satu kata apa? Tak sempurna iman, maknanya wajiblah, sebab kesempurnaan iman tu wajib bagi kita usahakan. Yang keduanya Nabi bagi tahu kemanisan iman itu apa? Satu daripadanya meletakkan Allah dan Rasul itu lebih dia cintai daripada selain daripada keduanya. Baik. Kemudian kita lihat hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, masya-Allah, juga daripada sahabat yang sama, Sayyidina Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Satu hari jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa kita dengar kan hadis, datang seorang lelaki jumpa Nabi tanya doa, datang seorang lelaki jumpa Nabi tanya amalan, datang seorang lelaki jumpa Nabi tanya minta nasihat, ausini, nasihatkan aku. Biasalah. Sebab Nabi kata apa? Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah kurun aku, kata dia. Summal ladzina yalunu summal ladzina yalun, kemudian kurun yang seterusnya dan seterusnya. Nabi gazet dah. Kalau kita nak tahu siapakah manusia yang terbaik, kata Rasulullah, kurun aku 100 tahun yang pertama waktu dia hidup, kemudiannya 100 tahun yang kedua, kemudian 100 tahun yang ketiga. 3 kurun yang diistilahkan sebagai zaman salafus soleh. Sebab tu lelaki ni, orang yang jumpa hidup dengan Rasulullah, dia akan datang minta nasihat. Jadi Rasulullah ni tak ada dah zaman ni, tak ada dah sekarang ni dengan kita. Yang kita boleh buat, carilah orang alim, orang yang ilmunya kita iktiraf, kita jumpalah, mintalah nasihat, mintalah doa. Itulah ganti dia, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Yang kita boleh buat lah. Sebab Nabi dah tak ada. Kadang-kadang orang soleh, kita ada ramai orang yang sekarang macam trend, macam herdik-herdik, pegli-pegli kan, macam kita pun sedih kan sebenarnya. Kalau kita berbeza pun taklah benda-benda yang menyebabkan kita tak ada asas. Kadang-kadang kita kata orang ni gini, kata orang ni gini. Tak boleh tuan-tuan ya. Sebab sahabat zaman salafus salih bila jumpa Rasulullah, dia minta nasihat, minta doa dan sebagainya. Lalu datang seorang lelaki ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah. Dia tanya, wahai Rasulullah. Soalan ni famous. Kata dia, mata sa'ah, bila kiamat? Masya-Allah. Dulu hadis kita baca serupa juga kan. Tapi hadis kita baca dulu bukan yang ini. Hadis yang kita baca dulu adalah hadis ketika mana seorang lelaki datang lambat masuk masjid. Nabi atas mimbar sedang menyampaikan khutbah, dan kemudian dia duduk, dah lah lambat, tanya soalan pula tu. Lambat tanya soalan. Kita kalau lambat, saya sembunyi mana-mana, belakang-belakang kan. Dah lambat, segan lah kan, orang tengok lambat dia ni.
Laki ni tak, dia duduk depan tu, kemudian dia tanya lagi soalan pada Rasulullah. Apa soalan dia? Inilah soalan dia. Mata sa'ah. Cuma waktu tu Nabi jawab kasar sikit lah. Kasar ni Nabi nak bagi peringatan. Nabi kata apa? Waihaka ma'addatalaha, celaka kau, apa persiapan kau untuknya, kiamat kamu, apa kau dah sediakan. Maka berlaku hukum, iaitu berkaitan bercakap ketika mana khatib menyampaikan khutbah. Dalam hadis ni lelaki ni tanya juga soalan yang sama. Mata sa'ah, wahai Rasulullah, bila kiamat ni? Bila kiamat? Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ma'addatalaha, apa yang telah kau persiapkan untuk kiamat kau? Kemudian jawab lelaki itu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma'addatu laha kathiran min siyamin wala sadaqah. Wahai Rasulullah, aku ni puasa tak banyak, sedekah pun tak banyak. Jujur tak sahabat? Jujur. Padahal dia tawaduk, rendah-rendah, dia rasa amalan tak cukup. Dia kata, Rasulullah, aku ni, sebab Nabi dah sebut, Nabi sebut tadi, sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia zaman aku. Kalau beramal orang zaman salafus salih ni, perkara yang sunat seolah wajib, tuan-tuan. Kan kita sebutkan dulu, sembahyang jemaah lambat 1 rakaat pun orang ucap takziah 3 hari. Terlepas sembahyang jemaah, lagilah bukan dia tak sembahyang, dia datang lambat, orang dah habis sembahyang, dah dismiss dah. Satu kampung ucap takziah dia 7 hari berturut-turut. Ni sebut dalam kitab. Orang yang hidup zaman salafus salih. Sebab tu dia encourage, ada dorongan untuk dia tepati waktu dan sebagainya. Tapi janganlah buat dekat 1M ni. Orang Melayu kita lain sikit, tuan-tuan. Dia kalau terasa hati dia lain macam. Dia simpan, dia letak kau lah. Kau ingat surah tu kau punya. Itu biasalah tu perkataan tu. Bukan kat sinilah, di Zimbabwe. Baik, kemudian dia tanya lagi, wahai Rasulullah, aku ni tak banyak persiapannya, puasa pun tak banyak, sedekah pun tak banyak, illa, melainkan kata dia, anni uhibbullah wa rasul, tapi aku ni sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Amalan tak banyak Rasulullah, puasa tak banyak, sedekah tak banyak, tapi aku sangat cinta kepada Allah dan cinta kepada kamu. Agak-agak Rasulullah kata, tak cukup ni, banyakkan lagi puasa sunat, banyakkan lagi bersedekah. Kan dia kata puasa tak banyak, sedekah tak banyak. Mungkin Nabi kata solat sunat lah banyak sikit, qiyam kan. Tidak, Nabi iktiraf apa yang disebut. Nabi kata apa? Faqala anta ma'a man ahbabta. Kau nanti hari kiamat akan dibangkitkan dengan orang yang engkau cintai. Maknanya Nabi iktiraf dia sebagai satu daripada benda yang sangat penting, iaitu meletakkan Allah dan Rasulullah itu adalah orang yang paling kita cintai dalam hidup kita. Sebab tu antara kaedah untuk kita menyuburkan rasa cinta kita, satulah saya nak sebut malam ni. Baru ni saya kuliah dibagi, tajuk yang dibagi kepada saya, Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kata tajuk ni besar, kalau nak hurai satu malam setakat maghrib isyak tak mungkin saya dapat huraikan. Cuma satu perkara yang boleh kita tekankan, tuan-tuan, bila sebut tentang cinta kepada Rasulullah ni, sebenarnya Rasulullah ni meninggalkan kepada kita yang disebut dalam hadis, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kamu 2 benda, kamu pegang kuat-kuat, kamu takkan sesat selamanya, kitabullah wa sunnat rasulih, ataupun dari riwayat yang lain mengatakan nabi, iaitu Al-Quran dan juga sunnah. Dalam sunnah tu ada pecahan. Ta'rif sunnah, apa yang disandarkan dengan Nabi daripada apa? Daripada qauliyah, perkataannya, fi'liyah, perbuatan Nabi, daripada takririyah, persetujuan Nabi, Nabi diam tapi Nabi tak nafikan dalam beberapa keadaan. Jadi antara sunnah fi'liyah dipecahkan, ada namanya af'alul jibiliyah, yang kita sebut orang kata sunnah jibiliyah, perkara yang harus. Nabi makan, Nabi minum, Nabi naik kenderaan, berjubah, Nabi pakai jubah, Nabi pakai serban, Nabi pakai celak. Hak tu kategori af'alul jibiliyah, al-jibiliyah. Hukumnya harus untuk kita buat. Tetapi kalau kita ikut contoh para sahabat, contoh dia Abdullah bin Umar, bila mana dia lihat Rasulullah satu hari pakai serban hitam, Nabi lilit pakai serban hitam, lalu dia meniru betul-betul macam mana cara Nabi pakai serban hitam. Maka ini af'alul jibiliyah. Apa Nabi pakai, itu dia pakai.
tetapi dia melakukan itu kerana dia benar-benar cinta kepada Rasulullah, maka kata ulama hukumnya mandub, sunnah dapat pahala buat. Ada orang kata af'alul jibiliyah ni buat tak ada pahala kan? Tuan-tuan bahas tak bab ni? Tuan-tuan pakai serban ni, pakai serban apa? Ni budaya orang Arab ni, bukannya Nabi. Tuan-tuan, ni bukan persoalan dia. Kita buat satu benda yang Nabi pernah buat. Nabi pakai serban, Nabi pakai jubah, apa? Pedang Nabi. Sehingga ada seorang sahabat, dia menempa pedang tu, tiru suruh sebiji macam barang Nabi, kerana dia sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Maka sunnah. Maka benarnya walaupun ada khilaf, sebahagian pandangan mengatakan, tetapi kalau dibuat itu kerana membuktikan dan benar-benar cinta kepada Rasulullah, maka sunat hukum dia kata ulama. Satu perkara lah. Kemudian ada yang disebutkan sebagai al-khasa'is, yang hanya pada Nabi je, umat tak boleh buat. Nabi puasa wisal. Puasa wisal ni puasa berturut-turut, tak berbuka tuan-tuan. Tak wajib bagi umat. Tuan-tuan puasa berbuka, ada orang puasa tak berbuka tuan-tuan, tak wajib bagi kita. Tapi Rasulullah buat. Nabi buat sunnah, tapi tak wajib kita ikut. Tak semua sunnah kita boleh buat. Nabi nikah lebih daripada 4 orang. Sunnah tu kan. Tapi namanya al-khasa'is, khususiah dia hanya pada Rasulullah. Maka ada ulama mengarang banyak kitab mengkategorikan hak ni namanya al-khasa'is. Sebab tu nak rasa cinta kepada Rasulullah, kena belajar al-khasa'is dan juga ad-dalail tentang Nabi menjadi Nabi. Barulah kita kenal Nabi ni siapa. Ada orang sampai dia kata, akulah Nabi sekarang. Pasal apa? Dia rasa dia Nabi dengan ciri-ciri yang ada. Itu benda yang lompong lah, benda yang menyebabkan berlakunya orang mengaku Nabi dan sebagainya. Satu hal. Dan juga mujarradah, atau perkara ataupun kita buat dapat pahala, yang kita panggil sebagai orang Melayu kata amalan sunat. Kita datang surau tadi lepas sembahyang, fungsi kita baca zikir, kita sama-sama zikir. Zikir semua warid sampai daripada Nabi SAW. Tasbih, tahmid, takbir, istighfar, semua kita buat dapat pahala. Itu tasyri'iyah, buat dapat pahala. Boleh tak tu? Yang keduanya nama dia sunnah qauliyah. Hak ni yang kita nak sebut ni. Sunnah qauliyah ni, atau orang kita panggil al-hadis. Bila kata qauliyah ni apa? Perkataan. Bila kata perkataan siapa? Perkataan Nabi. Perkataan Nabi yang disampaikan melalui para perawi hadis yang sampai pada hari ini. Contoh dia, kita baca satu hadis dalam kitab hadis 40, mukadimah hadis yang pertama, Sayyidina Umar. Hadis tu kata apa? Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu berserta dengan niat. Kan famous, masyhur hadis tu. Kita pun biasa baca hadis tu. Setiap perbuatan itu berserta dengan niat. Siapa yang sebut perkataan tu? Nabi kan? Kan tu keluar daripada mulut Nabi. Jadi cumanya Rasulullah tu tidak ada, maka perkataan itu sampai kepada umat hari ini. Maka antara sunnah yang kita boleh lakukan untuk kita membuktikan rindu dan kasih dan juga bangga kita kepada Rasulullah kita adalah dengan kita, kata ulama kata apa? Yang pertama baca hadis. Yang kedua dengar hadis. Yang ketiga, tingkatan yang ketiga, hafal hadis. Jadi bulan Maulid ni tuan-tuan, kita kata apa benda kita nak buat Maulid ni? Kita rindu Nabi pasal kita rindu suara dia. Cuma tak adalah rakaman suara Nabi ni. Jadi yang sampai kepada kita perkataan qauliyah Nabi yang sampai kepada kita tu Nabi sebut perkataan tu, bukan orang lain sebut. Sebab tu kalau kita kata ada satu orang pakcik tu, satu orang ceritalah, dia duduk kat warung kopi, duduk sorang-sorang main handphone dia kan. Dia main handphone dia, dia tekan-tekan bunyi suara. Awak kat mana? Saya kat kedai. Tengah buat apa? Maka dia cicanai. Bila balik ni, nanti tolong belikan gula. Orang pun dengar lah. Dia buat apa? Dia dengar apa? Voice message. Dia dengar voice message. Sebenarnya dia pakcik, dah berumur lah. Sebenarnya dia bukan bercakap. Dia mendengar semula rakaman suara arwah isteri dia. Isteri dia dah meninggal. Jadi antara cara dia mengubati rindu dia adalah dia dengan mendengar suara arwah isteri dia telefon. Sebab tu kata pakar motivasi, dia kata apa? Kita kadang-kadang suka bermesej kan. Bukan kata kita malas nak type, tapi kalau boleh sekali-sekala kita cakap dengan isteri kita, atau isteri cakap dengan suami kita, gunakan WhatsApp ni, kita rakam suara kita. Rakam. Ya.
rakam. Mana kita tahu satu hari nanti Allah jemput isteri kita dulu, kita rindu kat dia, tuan-tuan dengar suara dia. Sebab rindu, suara ini dia pengubat rindu. Suara ni pengubat rindu. Supaya juga kalau suami pergi dulu, isteri dengar suara suami, dia mengubat rindu kita. Supaya anak-anak kita rindu kat ayah, arwah ayah kita, kita dengar balik video dia, tengok suara rindu dengan dia. Maka yang saya nak kaitkan sini, suara ni adalah pengubat rindu. Bila kita dengar suara pengubat, tetapi kita tak mendengar suara Rasulullah, tetapi dengan sifatnya ataupun sunnah qauliyah, perkataan Nabi, suara Nabi tu yang sampai kepada kita, maka bacalah hadis Nabi. Itu Nabi yang sebut tu, perkataan suara Nabi. Kemudian apa lagi? Hafaz. Paling tinggi sekali hafaz. Nak hafaz banyak tak adalah. Imam mazhab sebahagiannya, ada seorang kata, kalau kata hafaz 100,000, dia kata sikit sangat. Pasal apa? Imam mazhab antaranya, saya tak ingat, salah seorang daripada 4 itu menghafaz lebih daripada 2 juta hadis. Sebab apa dia kata sikit? Sebab dia kata anak murid kata, aku pun hafaz 200,000. Anak murid pun 200,000, lagi imam. Jadi nak ceritanya, dengan kita mengenai hadis ini, antara hadis yang kita boleh ingatlah hari ini, sama-sama saya dan tuan-tuan cuba belajar-belajar, iaitu hadis Al-Arba'ina An-Nawawiyah. Tapi bukanlah Imam Nawawi seorang je yang buat hadis 40 tu, bukan dia seorang. Ramai lagi yang dah buat kitab-kitab mengumpulkan 40 hadis ni. Antara yang awal adalah Abdullah bin Mubarak, Ibnul Mubarak, antara yang mula-mula menghimpunkan hadis 40 ni. Cuma soalan dia, kenapa 40? Itu je. Kenapa ulama ni kumpulkan 40 hadis? Kenapa ulama ni kumpulkan 40 hadis? Di surau kita ada mengaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis 40 Imam Nawawi. Kenapa 40? Kenapa tak 50? Sebab ada hujah dia. Satu daripada dia, Al-Imam An-Nawawi sebut apa? Dalam satu riwayat, Man hafiza ala ummati 40 hadisan min amri dinha ba'athallahu azza wa jalla yaumal qiyamah zumratul fuqaha wal ulama. Siapa yang menghafaz 40 hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari kiamat nanti Allah akan bangkitkan dia bersama dengan siapa? Al-fuqaha wal ulama. Bangkit nanti di padang mahsyar, kita dalam kluster apa tau? Kita orang yang menghafal 40 hadis Nabi ni, dalam riwayat menyebutkan dia akan dibangkitkan dalam kluster para fuqaha. Fuqaha ni ahli fiqh, dan wal ulama, dan alim ulama. Besar tuan-tuan. Bangkit padang mahsyar, Allahu Akbar. Tengok sebelah ahli fiqh, tengok sebelah para ulama. Maka ini ganjaran yang sangat besar yang disebutkan. Sebab tu 40. Begitu juga riwayat daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, siapa yang menghafaz 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba lahu yaumul qiyamah syafi'an wa syahidan. Siapa yang hafal 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, aku akan memberikan dia syafaat dan menjadi saksi kepada dia. Sebab tu angka 40 tu, para ulama menghimpunkan dengan angka 40, berhujahkan kepada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang kelebihan menghafaz 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita sebagai orang awam ni, ialah saya sendiri dan tuan-tuan orang awam, jadi kita nak hafal banyak-banyak sampai macam Al-Hafiz 300,000, tak mungkin lah. Tetapi kalau kita dapat usahakan dan keluarga kita yang boleh menghafal hadis 40 hadis dan sebagainya, maka mudah-mudahan Allah tempatkan kita, kelompokkan kita dengan bersama dengan al-fuqaha. Kita bukan ulama, kita mungkin engineer, mungkin cikgu, mungkin kita ni doktor, tapi kita hafal hadis 40. Mudah-mudahan insya-Allah, amin, dimakitkan dengan para ulama dan juga dengan disebutkan al-fuqaha. Baik. Kemudian kalau kita lihat antara yang kita sebutkan sebagai cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab yang paling banyak dibicarakan adalah berselawat kepada Nabi. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu bab yang sangat khusus. Dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi sebut antara bab dalam kitab yang keempat, iaitu bab dalam bab selawat. Didatangkan senaraikan beberapa fadilat orang yang berselawat. Macam kita sebut baru ni kan, kalau lagi muazzin kita azan, Nabi kata apa? Nabi kata jawab azan seperti mana yang disebutkan. Kemudian berselawat ke atasku. Siapa yang berselawat ke atasku sekali, Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali.
Dan kemudian Nabi kata apa? Doa, minta doa. Doa kepada Rasulullah, kedudukan iaitu disebutkan sebagai al-wasilah. Halat lahu syafi'an yaumil qiyamah. Akan aku bagi dia kepada dia syafaat pada hari kiamat. Maka selawat tu banyak kelebihan dia. Satu, ni tuan-tuan tahu kelebihan-kelebihan selawat dan sebagainya. Cuma dalam peringatan, antaranya Sayyidina Umar kata dalam kitab Al-Azkar disebutkan, doa seseorang itu terhenti di antara langit dan bumi, doa yang mana dia tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama sepakat mengatakan berdoa itu antaranya sunnah, iaitu puji Allah Taala dan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Allah tak dengar doa kita, tetapi Allah tak mau dengar orang yang doa, dalam doanya dia tak sebut nama kekasih dia sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, sunat kita berselawat, bukan susah pun. Bahasa Arabnya 4 je. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selawat, salatu wassalam. Kamu tuan nak cakap doa Jawa ke? Orang sini bahasa Inggeris kan? Doa bahasa Inggeris ke? Allah Maha mengetahui, Allah tahu apa isi hati kita, hajat kita. Maka doalah. Sebab tu hati-hati. Sebab tu kalau kita lihat Nabi Adam AS dirakamkan dalam satu riwayat Al-Hakim. Sebagian ulama mendaifkan hadis ni, sebahagian mengatakan sanad yang hasan. Dia cerita apa? Allah rakam dalam Quran bila mana Allah perintah kepada Nabi Adam sujud, ataupun iblis tu sujud kepada Nabi Adam. Iblis ingkar. Kemudian diuji kepada Nabi Adam ini supaya jangan menghampiri pohon buah khuldi. Atas khilaf dia makan. Iblis main peranan. Akhirnya Nabi Adam ni bertaubat pada Allah Ta'ala. Antara doa yang diungkapkan oleh Nabi Adam AS, itulah doa yang paling tua atas dunia ni. Doa apa tuan-tuan? Kita banyak doa kan. Doa yang paling lama atas dunia ni doa apa? Doa Nabi Adam. Apa Nabi Adam doa bila mana dia buat salah pada Allah Ta'ala? Doa dia, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ni biasa kita sebut. Nabi Adam bertaubat atas doa tu. Kemudian dan hujung tu dia doa kata apa? As'aluka bihaqqi Muhammad. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad. Kata Allah Ta'ala, bagaimana kamu boleh kenal dia sedangkan aku belum ciptakan dia? Apa kata Nabi Adam kepada Allah Ta'ala? Lama khalaqtani, ketika kau ciptakan aku wahai Allah daripada tanah, kemudian ditiupkan roh, rafa'tu ra'si, dan kemudian aku mengangkat kepalaku, aku melihat namanya bersanding dengan namamu di tiang arash. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadis riwayat Al-Hakim. Nabi Adam kata apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. As'aluka bihaqqi Muhammad. Dia bertawassul dengan namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak kenal dia, aku tidak tahu apa makhluk dia, tetapi pastilah dia sesuatu yang engkau muliakan. Bersanding nama dia di tiang arash dengan nama penciptanya, Allah. Tentu hari Jumaat ada tawassul dengan nama Nabi tak? Ada, tuan-tuan amin kan? Cuba dengar Imam Khatib kata apa? Allahumma inna wa natawassalu ilaika bin nabiyikal amin. Wahai Allah, kami bertawassul dengan nama Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-amin. Kita baca apa? Amin. Nabi Adam doa. Maka kalau Nabi Adam dalam doanya tidak meninggalkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi kita yang jauh ataupun yang mengaku kita ini sebagai umat Nabi. Maka kata Sayyidina Umar, doa terhenti di antara langit dan bumi kerana tidak menyebut akan nama Nabi dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rujuk dalam kitab Al-Azkar pada kitab yang keempat. Baik. Kemudian sikit lagi saya nak habiskan. Kemudian kita tengok pada hadis yang ketiga kita bacakan tadi. Maka di antara akhirnya untuk kita menyuburkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW selain daripada berselawat kepada Nabi ini adalah dengan kita mencermati sirahnya Rasulullah SAW. Azan ya? Silakan. InsyaAllah.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baik tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi dan rahmati Allah, maka kita mengakhiri perkongsian kita malam ini pada bab yang ke-14, iaitu cabang iman yang ke-14, wajib mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan beberapa riwayat hadis yang kita bacakan tadi menunjukkan perintahnya sangat kuat. Maka wajib kita cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka satu daripada caranya yang kita kena letakkan dalam kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus menjaga batasan syarak juga. Antara perkara yang dilarang kepada kita adalah melampau-melampau juga. Ya? Ini disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, riwayat daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Satu hari datang kelompok lelaki berjumpa dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang jumpa isteri-isteri Nabi ni nak tanya tentang amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak tanya Nabi ni macam mana agak kan. Jadi orang yang paling rapat dengan Nabi dah tentulah ahli keluarga dia, isterinya. Lalu apabila dia ceritakan bagaimana Rasulullah itu amalannya, maka seolah mereka ni menafikan kehebatan Rasulullah. Sebab Nabi ni al-maksum sallallahu alaihi wasallam, tetapi ada masanya Nabi taklah beribadah seperti mana yang mereka sangka mereka lagi lebih daripada Nabi. Maka mereka mengatakan kepada isteri Nabi, mereka salah seorang lelaki akan mengatakan apa? Aku akan solat malam selama-lamanya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian lelaki yang kedua mengatakan, aku akan berpuasa dan aku tidak akan berbuka. Kemudian lelaki yang ketiga mengatakan, aku tidak akan mengahwini wanita. Sebab apa? Sebab bila isteri-isteri Nabi cerita tentang amalan Nabi, ya, Nabi puasa tapi ada masanya Nabi tak puasa. Nabi ada isteri, kadang-kadang Nabi melayani anak-anak isterinya, ahli keluarganya. Maka tak, maknanya Nabi ada masa senggang, masa senggang, masa-masa yang taklah dia sentiasa dengan ibadah. Ada waktunya Nabi
sallallahu alaihi wasallam dia menunaikan qiyam witirnya. Tapi ada waktunya Nabi tak witir. Bagi Nabi wajib witir, tetapi bila Nabi tertinggal, Nabi qada. Ini salah satu khasais Nabi. Khasais Nabi ni wajib bagi Nabi, tak wajib bagi umat. Jadi Nabi bila dia tertinggal witir dan sebagainya, Nabi SAW akan qada kerana wajib bagi Nabi. Jadi bila dia dengar Nabi ada waktunya, dia taklah ibadah 24 jam. Lalu mereka mengatakan, aku akan semayang dan aku takkan tidur, aku akan puasa, aku takkan berbuka, dan aku tak nak kahwin wanita. Lalu perkataan ni Nabi dapat tahu. Lalu Nabi tanya, adakah kamu yang berkata sekian, sekian, sekian? Lalu kata Rasulullah kepada mereka, ama wallahi inni al-akhsyakum wallahi wa atqakum. Nabi beritahu, adapun aku sesungguhnya adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa di kalangan kamu kepada Allah. Nabi beritahu, nak cari orang yang paling takut pada Allah ni siapa? Kata Nabi, aku. Orang yang paling bertakwa kepada Allah ni siapa? Kata Allah, itu aku. Nabi kata apa? Aku puasa dan aku berbuka, aku solat dan aku tidur, dan aku mengahwini wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang berpaling daripada sunnahku, maka dia bukan di kalangan umatku. Maknanya kita nak ikut sunnah Nabi ni jangan berlebih-lebihan. Nabi tak suruh pun. Nabi ada isteri, Nabi layan keluarga, ada masa Nabi ibadah dan sebagainya. Kata Allah apa dah? Aku puasa tapi aku berbuka, aku solat malam tapi aku tidur, dan juga aku mengahwini wanita. Siapa yang berpaling daripada sunnahku, maka sesungguhnya dia bukanlah di kalangan umatku. Maka ini antara yang kita kena letak jugalah dalam kita nak beramal ibadah ni, ada garis panduan syarak. Jangan kita melebihi daripada apa yang telah dibenarkan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan nanti kita sambung pada bab yang ke-15. Bab 15 ni cerita tentang apa? Bab 15 ini wajib mengagungkan dan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib hukum dia. Allah perintah, jangan kau panggil Muhammad itu seperti mana kamu memanggil saudara kamu. Jangan panggil dengan nama-nama biasa. Sebab tu dalam hadis, banyak hadis lah, riwayat hadis yang antara hadis sahih dan juga riwayat hadis yang lain, Nabi sendiri beritahu, ana Muhammad, ana Ahmad. Nabi beritahu banyak nama dia. Ana Al-Hashir, aku penghimpun di bawah dua kakiku. Maknanya sebagian ulama dia buat kitab terzahir 64 nama Nabi. Ada kitab yang lain yang disebut 1000 nama Nabi. Tujuan dia apa? Ada sifat, ada nama. Khataman Nabi itu sifat. Dan banyak lagi lah. Itu kita akan sebutlah pada kuliah akan datang, insya-Allah, sekadarnya yang mampu saya sampaikan. Aku liqauli hadza, astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa asli lil insani fi khusrin alladhina amanu wa 'amilus salihati wa sallallahu alaihi wasallam.